Alright, kita dah bersiaran. Sebentar, kita nak pasangkan mic. Kita bersiaran di program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hai Kak Zaidah. Assalamualaikum. Okey, ada yang dah menunggu. Okey, Assalamualaikum pada semua viewers. Dan waalaikumsalam ya pada yang memberi salam terlebih dahulu. Okey, sound kita okey ke? Kalau jelas, komen jelas. Ya, minta seperti biasa like, love, komen dan share. Yes. Alright, apa khabar semua? Harapnya sihat ya anda Yes. semua yang sedang menonton. Hari ni Mudah-mudahan. adalah episod yang untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ni adalah episod yang ke-289. 89 dah ya. Sikit lagi kita nak sampai 300. Banyak kan? dah tu ya. Alhamdulillah. Iyo, tak lama lagi cukuplah 1 tahun setiap hari menu lain-lain. Yes. Okey. Okey, apa khabar semua? Dua-dua clear ya, IG dengan Facebook. Sound okey. Okey. Ramai yang beri salam Kak Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, minta maaf ya. Yes. Yang berterbangan ni sabar je lah. Mm-mm. Okey. So kita tunggu sikit lagi Kita sebelum sikit kita lagi mulakan. ya. Okey, minta love, like, comment dan share seperti biasa ya. Ya. Ada orang tu dia tengok title lah tu katanya cucur Jawa. Alright. Okey, dah tahu apa kata kita mulakan. Sejom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, hari ni Kak Zana nak tunjuk resepi cucur Jawa ya. Okey, bahan-bahan untuk cucur Jawa ada juga yang panggil cucur Jawa, ada juga yang panggil cucur gula Melaka ya. Alright, so bahan-bahan untuk cucur Jawa ataupun cucur gula Melaka, 100 grams gula merah. Saya pakai gula merah ya. 100 grams gula pasir ataupun gula pasir halus. 120 grams tepung gandum. 120 grams tepung beras. 250 grams air suam dan suku sudutih garam. Okey, bahan-bahan dia sikit je cucur Jawa ni. Okey, saya ulang lagi sekali. 100 grams gula merah, 100 grams gula pasir halus, 120 grams tepung gandum, 120 grams tepung beras, 250 grams air suam dan suku sudutih garam. Okey. Alright, cara-cara dia. Gula merah, gula pasir ataupun gula pasir halus. Kita bancuh bersama dengan air suam 250 tadi. Ada setengah-setengah tu dia masak ya, tapi Kak Zada bancuh dengan air suam je lah. Okey. Dan kita masukkan garam ya, suku sudutih. So tak ada perbezaannya kalau kita panaskan di atas api ataupun kita cairkan macam ni Kak Zaidah ke ada beza? Kalau kita hanya nak cairkan gula ni yang sebenarnya ya, supaya dia tidak berketul-ketul, sebab gula merah kan dia berketul-ketul. Ya, so agak-agak dia tu dia dah larut, kita akan masukkan tepung-tepungnya. Sebab nanti pun kita akan tapis dia. Okey, ada soalan dah ni. Kalau nak guna semua gula merah boleh ke? Hazlin Azman tanya. Cubalah ya. Sebab kuih ni dia banyak, dia bahan dia simple ya. Tetapi dia selalu menyeman. Menyeman tahu tak? Menyeman selalu dia kadang-kadang menyeman tu dia tak jadi. Oh. Ya, so kalau you nak cuba, nak eksperimen, tak ada masalah, boleh ya. Okey, now dah rata gulanya, kita akan masukkan tepung ya. Tepung gandum, tepung beras, okey. Kadang-kadang gula merah yang kita guna juga ya, pun ada kadang-kadang ada efek ya pada kuih ni ya. Okey, nampak tu.
Jadi kita kena kacaukan dia Kacau sambil pukul dia macam ni. supaya dia sebati ya. Supaya dia macam ada bubble kat dalam dia tu. Oh. Ha. Kenapa kena ada bubble tu Kak Zaida? Sebab inilah nanti yang buat dia naik. Liza Ali tanya, guna ataupun beras cap apa ya Kak Zaida? Kak Zara pakai cap teratai Zainal Sudin kata menyeman tu perkataan orang lama-lama dah lama tak dengar perkataan ni. Sis tak pernah dengar. Menyeman tu macam kira dia senang bona lah masalah macam tu. Dia macam suka hati dia lah tak nak jadi. Tu menyeman tu. Okey, kita pukul dia sekejap ya. Sambil-sambil tu kita ratakan tepungnya yang sebenarnya ni. Alright, sementara kita tunggu bancuhannya sedia untuk digunakan. Apa kata kita bacakan bahan Kak Zaida? Okey, bahan lagi sekali ya. Okey, 100 grams gula merah, 100 grams gula pasir halus, 120 grams tepung gandum, 120 grams tepung tepung beras dan suku sudutih garam bersama dengan 250 grams air. Tengok tekstur dia daripada awal tadi dan tadi kan betul-betul kan. Sekarang nampak tak dia dah halus. Nampak bulat-bulat tu ialah bubble dia ya, buih. Okey, lepas ni kita akan tapis. Okey. Kita akan tapis. Cantik tekstur dia Kak Zaida. Warna dia pun cantik ni. Okey, kita akan tapis dia dan kita akan perap dia semalaman. Semalaman lebih cantik. Perap dia semalaman, simpan dalam peti sejuk dalam fridge ya. Kalau tidak, kalau misalnya kata puan nak cepat, minimum dalam 5 jam. Kita perlu perap dia 5 jam. Kalau tak, kita hanya boleh buat waktu sebelum tidur tu. Dan besok siang, bolehlah kita terus menggoreng dia. Dia lagi lama diperap, lagi cantik ya. Okey. Bel, ni rupa dia. Tengok tekstur dia begitu fine ya. Macam mana lah ni rasanya kejap lagi. Okey. Alright, saya baca ada yang dah sharekan dulu. Syazana sudah kongsikan resepi hari ni, saya bacakan Kak Zaida untuk run through. Yes, 100 silakan. gram gula merah, 100 gram gula pasir halus, 120 gram tepung gandum, 120 gram tepung beras, 250 gram air suam, setengah sudu teh garam. Setengah sudu teh garam. Right. Okay, betul ya. Sejak saya jadi pin kan. Thank you so much Sis Nurul Syazana. Alright, ini rupanya dan kita akan perap dia semalaman ataupun 5 jam ke atas. Orang Sabah panggil kuih penjaram. Mak mertua memang peram semalaman. Penjaram pendaram dia lain sikit ya. Tapi ini lebih kurang lah ya. Okey, ini yang saya dah siap perap ya. Cantik kan Zaida? Cantik kan warna dia. So kita beat dia sekejap biar dia agak berbubble sikit lah. Wow. Okey, kita perlu goreng dia sekarang ni. Api tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kecil ya. Sedap kuih ni. Cuma kadang-kadang dia buat hal. Jadi lihatlah, goreng meletup lah. Sampai saya fed up nak buat. Akhirnya tepung yang kena marah bila dia geram. Apa tu? Kena marah dululah. Konsepnya baru jadilah macam tu. Penyaram sis. Okey, bukannya yang ini adalah cucur Jawa. Peneram memang lain ya. Buat kata Kak Zaida. Okey, kita akan buka api. Dia api tak boleh panas sangat dan tak boleh kecil sangat ya, sedang-sedang. Right. Hawa. Okey. Sebentar ya. Okey.
Ni yang Kak Zaidah dah Alright. perap ya. Okay. Buat apa Kak Zaidah? Okey. Ramai juga yang baru tune in ni Kak Zaidah. Kak Zaidah hari ni buat kuih cucur Jawa ya. Yes. Okey, now kita akan tambahkan sedikit minyak. Minyak dia pun tak boleh banyak dan tak boleh sikit. Dia kena cukup-cukup kan? Yes. Okay. Okey. Bismillah. Kita kecilkan sikit api dia. Jadi dia memang kena dengan wok macam ni Kak Zaidah. Dia kena kuali ya. Okey, nampak tu? Okay, saya tak boleh dekat sangat sebab Ya, nanti kan panas. takut panas ya. Okey. Apinya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Oh, sorry. Okay. Tengok tu. So, jadi kita memang kena gorengkan Yes. satu persatu lah Kak Zaidah. Betul. Wow. Okey, nampak tu Bel? Hai. Dia jadi macam topi ya. Ya. Itu dia. Okey. Dia kena goreng satu-satu, dia tak boleh goreng banyak, dia tak jadi. Ya, dia kena goreng satu-satu dan kena jaga api, minyak, semua kena jaga kuih ni. Dia nampak very simple tapi dia cerewet ya. Sangat-sangat cerewet pembuatan dia tu. Okey, nampak tu Bel? Alright, cantik ya. Wow. Okey, kita angkat dia. Dia mudah brown ya. Okey, api kena jaga sangat puan-puan ya, tak boleh goreng ikut api besar ke, kita kena tengok. Alright, satu dah jadi. Okey, nampak tu dia dah berasap, Kak Zara kecilkan sikit api dia. Okay. Apa tu? Apa yang berasap? Itulah kualinya lah. Kualinya berasap. Jadi Okey. kena kontrol Yes. Itu dia. Apa tu Kak Zaidah kata tadi? Oh, dia nak naik Ni panas sangat ni api tadi. Alright. Kembung terus. Yes, tunggu kembung. Okey, kita akan balikkan. Jadi see. Wow, Kak Zaidah. Yes. Cantik rupa dia. Dia macam topi. Betul tu Kak Zaidah, kalau tak ada kesabaran jangan buat kuih ni. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh kelang kabut ya. Kuihnya tak boleh kelang kabut, kuihnya tak boleh macam tak boleh ya. Dia nanti dia tak jadi. Dia tak jadi topi ni. Itu kalau di Sarawak kita panggil kuih penyaram. Penyaram ya. Oh, okey. Ya. Oh, ni cucur Jawa. Cucur Jawa lah kuih ni. ni arwah nenek selalu buat masa kita kecil-kecil kat kampung dulu. Kuih cucur Jawa ya. Ataupun orang panggil cucur gula merah ya. Okey. Alright. Satu dah ready lagi. Itu dia. Okey. Alright. Fancy lah rupa dia Kak Zaidah. Nampak macam simple ya. Buat bahan-bahan dia pun tak banyak. Tapi dia amat-amat cerewet buat dia. Bahan dia 4 je. Api yang paling 4. kena jaga ya. 6 je bahan. Rose Hamka kata kuih yang apa tu? Kuih yang payah itulah yang sedap. Dia kalau panas dia jadi menggelembung macam ni, nampak? Salam. Yes. Waalaikumsalam. Kena perap berapa jam? 5 jam, at least 5 jam ya. Kalau nak cantik you perap semalaman, dia lagi lawa. Nanti tepi dia bergigi-gigi dia lagi cantik ya. Dia kadang-kadang dia jadi cantik. Kadang-kadang dia menyeman.
Kalau buat perisa pandan boleh kan Kak Zaidah? Boleh. Perisa So, pandan juga boleh. kita So, tinggal you pakai gula masukkan merah perisa je lah. je lah. Dia pakai gula putih je lah. Rasa macam mana Rohani Hassan tanya? Kak Zaidah. Rasa manis-manis. Dia rangup dekat bahagian tepi, tengah dia tu lembut. Dia rasa manis-manis gula merah lah. Okey, kalau mungkin boleh describe macam kalau kita makan penderam kan. Tapi dia lighter lagi rasa penderam. Penderam tu agak Berat sikit agak berat rasanya. sikit. Ni macam nak kata macam jemput-jemput manis lah. Tapi nak dapatkan dia bentuk topi ni susah ya. Dia ni bentuk topi ni dia panas kuali, nak kena pandai jaga. Wow. Rahmat Hamid kata saya buat selalu tak jadi, sakit hati. Syukur dah dapat resepi. Cuba tau. Hazrin Azman tanya, kenapa perlu perap ya? Kenapa perlu perap? Nak bagi dia kembang lah. Ya, kembang. And then nak bagi dia berbubble. Ya. Lagi lama you perap dia lagi cantik ni. Tengok, kadang-kadang dia molek, dia punya bunga tu, dia punya apa tu? Topi dia tu kadang-kadang dia pun macam ni ikut pada kepanasan kuali you ya. Nur Haiza Mak Sahar kata saya duk buat jual setiap hari. Bancuh malam. Pagi goreng. Perisa gula merah pandan dengan gula putih. Okay. Moga maju jaya ya Nur Haiza. Yes. Budak-budak dulu panggil cucuk UFO macam piring terbang. Di zaman dulu lah ya kan. Yes. Kalau perap dalam peti semalaman bila nak goreng perlu keluarkan dulu, hilangkan sejuk tu sebelum digoreng. Yes. Kena hilangkan sejuk dia. Sri Kandi Sandakan, kena perap tu letak dalam peti ais ke atau perap tempat biasa saja? Tempat biasa pun boleh, dalam peti ais pun boleh. Kak Zaidah simpan dalam peti ais, ya. Wow, Kak Zaidah. Cantik Kak Zaidah? Yes. Sebab tu dia naik tepi dia. Alright, ada share tips dengan kita ni Kak Zaidah. Yes. Muna Gani kata kalau nak cantik pakai air kelapa. Oh ya ke? Jadi dah ada rasa masam-masam lah sikit ya. Kalau pakai kelapa tu dia rasa masam-masam lah tu. Ada lubang pula kat tengah dia. Tak alih-alih ya, dah ada lubang. Okey, dia teruslah sampai kita menggoreng dia. Minyak tak boleh banyak, minyak dia kena ngam-ngam dengan saiz dia. Dan juga api kena jaga ya buat dia ni. Ni ada berlubang pula tiba-tiba kat tengah. kenapa tu? Tak tahulah dia. Ya, okay, look at that. Okay, tiba-tiba dia dua macam kena gigit Kesian dia. Yes. Sebab tu tiba-tiba dia dua lubang Tak jelah tambah sedikit minyak lagi ya, nampak ni. Jadi kalau minyak kurang pun tak boleh, minyak terlampau banyak pun tak boleh ya. Perempuan kena berhati-hati. Yes. Dia kalau dapat kuali yang melengkung tengah dia lagi cantik. Kak Zaidah tak ada pula kuali macam tu. Dia melengkung di bahagian tengah dia tu, melengkung ke dalam sikit. Okay, saya terpaksa letak jauh. So jadi you all tak boleh tengok dekat. Nanti kita akan sharekan 1 minute video untuk you all tengok dekat. Buat masa ni disebabkan kuali agak panas. So kita takut phone panas ya. Bila panas langsung kita tak boleh buat apa. Dia terus stop nanti. So kita kena jauh sedikit. Okay, so saya akan bacakan soalan-soalan semasa Kak Zaidah. Alright, cantik ni ya, nampak tu. Tengok Bel, tak boleh tunjuk dekat. Okey, ni. Ni dia lawa. Ni cantik ya, nampak. Menjungkit tepinya tu, kemudian tepinya ada gigi-gigi sikit tu. Ya. Alright. Okey, Bel buat jauh sikit nanti Kang dia terpadam Kang ya. So kita tunggu dia masak dulu. Okey. Yes. Ada apa-apa yang nak bertanya? Ramai ni kot yang tahu buat ni ya. Memang kena guna kuali lengkung kena kuali. Kalau dapat lagi melengkung lagi cantik ni bahagian bawah dia.
Itu dia. Tu. Wow. Okey. Sekejap ya, saya bacakan komen ya. Okey. Kuih ni lah favourite saya masa kecil-kecil. Selalu saya panggil kuih UFO. Sekarang ni dah susah nak jumpa. Alhamdulillah Kak, saya dah share resepi kan. Boleh cuba ya. Katanya tadi saya nampak ada di Singapura, senang cari di Pasar Gelang Kuih ni okey. Tengah-tengah dia bersarang tak? Kita cuba buka kejap lagi. Kita cuba siap dia kejap lagi ya. Okey. Kalau macam Kak Zaidah tu ada jual kad Maidin dan Giant. Oh, apa ya tu? ke? Apa yang ada jual? Apa yang kuali ada jual? ni. Kuali ke? So. Kuali ada. Cuma perempuan cari kuali yang melengkung lagi. Ada yang jenis melengkung lagi cantik. Dia lebih dia bila dia masuk tu dia akan timbul kat bahagian tepi dia. Okey, Bel, ada lagi soalan. Sebentar ya. Betulkan kamera sekejap. Kamera. Okey. Tak pernah makan, rasanya macam mana ya dari Singapura? Katanya dia tadi di Pasar manis. Gelang banyak ya? Manis ya, dia manis. Tapi manis dia sedap. Kalau tengok pada bahan-bahan dia macam rasa simple ya, tapi rasa dia sedap ya. Okey. Dia very light lah rasa dia. Kita tak boleh zoom in ya buat masa ni sebab phone dah mula panas. Jadi kita kena tengok daripada jauh. Kuih cendawan. Kita goreng sikit lagi. Ada orang panggil kuih cendawan Oh ya ke? Ada yang panggil kuih cendawan ya? Tapi nama asal dia cucur Jawa ya? Ya. Cucur Jawa. Ya, kalau berkerak tu, kerak dia yang tu. sedap tu. Dia boleh jadi macam ada dua pula lubang Saya pun tak tahu macam dia jadi dua lubang ni. Alright. Okey, ini suhu minyak. Dia betul. Raja Sharif dia kata macam apam tapi dia goreng. Macam apam tapi digoreng. Betul. Yes. Di Brunei pun sama, penyaram memang sedap. Iya ke? Betul. Kuih topi UFO cucu Jawa. Sedapnya macam kuih akok je. Sorry. Macam kuih akok ke? Sorry. No. Akak lain. Akak dibakar. Akak bakar ya, tak goreng. Akak dibakar. Yang ini digoreng. Akak telur banyak. Yang ini tak ada telur. Lagi satu soalan Kak Zaidah. Yes. Kalau dah simpan dalam peti sejuk, berapa lama lama baru boleh masak? Sampai dia hilang sejuk lah. So, dia dah tak sejuk lagi, then you boleh terus goreng. Dia up to room temperature lah Yes. suhu bilik. Yes. Ini kena kuali kena cantik ya. Kuali tak boleh kuali yang terlampau panas. Tak boleh yang lekat-lekat. Kuali tak boleh panas ya. Dia kalau panas dia terus jadi ujungnya tu terus garing. Ni ada lubang dua, tengok very funny look. Macam button. Cebuta. Okey, kita tunggu sikit lagi. Finishing dia kadang debar tunggu, takut tengah tu bentat. Okey, sekejap lagi kita. Macam mana tu Kak Zaidah? Kalau cubalah kejap lagi kita tengok. Kak Zaidah pun tak adalah pakar sangat buat kuih ni ya. Sebab kita jarang buat yang sebenarnya. Ya. Okey, so kita tambah sikit lagi minyak. Dia tak boleh kurang minyak. Tak maaf ya, kita tak boleh close up buat masa ni. Disebabkan panas ya kuali. So kita takut phone nanti akan panas. Bila kamera panas dan kita terpaksa berhentikan live. Kita tak nak ya. Jadi hang in there. Sebentar lagi nanti tim social media CP Sugar Baking Studio, Zaidah Ibrahim Food Studio akan kongsikan 1 minute video. Jadi you all boleh tengok dengan jelas. Alright, kita goreng lagi 2-3. Cantik ya, macam topi. Cantik. Tak nampak dekat dia. Alright. Sekejap lagi boleh tunjuk lah, Bel. Yes. Dah sejuk tu dah boleh tunjuk lah. Sekejap ya. Kita pastikan yang dia masak ya. Jangan tak masak pula. Sebab bahagian tengah dia tu agak tebal ya.
So jadi kita macam mana Kak Zaida mungkin boleh sharekan tips untuk nak tengokkan yang di tengah tu masak macam mana? You kena agak-agak lah Bel. Kena agak-agak ya. Dia kalau lama sangat kan nanti dia garing sangat. Ni bawahnya dah coklat, garing. Okey. Kemudian atas dia tu kena jagalah. Okey. Macam kita goreng jemput. Gitulah. Kita kena tengok dia macam dah brown, dah extra brown, angkat. Angkat. Tapi api jangan besar. Kuat. Dan jangan kecil sangat. Kalau kecil sangat pun dia tak nak jadi topinya tu. Itulah ada yang kata anak panggil nama kuih UFO, ada yang panggil kuih topi. Tapi dia cucur Jawa. Dia macam sombrero pun ada topi yang macam kat Mexico tu. Tapi dia yang sebenarnya cucur Jawa ya. Namanya cucur Jawa. Wow. Okey, dia dah menggelembung aja, perempuan boleh balikkan. Dia terus jadi macam topi tu dia terus jadi macam topi. Dia kalau sukatan dia betul, minyak dia panasnya cukup, dia akan jadi topi. Kalau tak jadi tu, maksudnya perempuan kena hati-hati dengan minyak dia ya. Dan minyak dia tak boleh terlampau banyak dan minyak dia juga tak boleh terlampau sikit. Itu Norizan Marudin kata, kuih ni agak cerewet lah Kak Zaida. Kadang-kadang tak menyeman. jadi topinya. Kadang-kadang tak jadi topinya tu. Apa menyeman? Menyeman. 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 Yes. Okey, perkataan baru lagi. Belajar Orang lama mesti tahu menyeman. Betul kan? Tadi banyak juga yang kata. Dah lama tak dengar menyeman. Lama tak dengar perkataan menyeman tu. Okey, kita make sure that dia betul-betul masak ya. Sebab bahagian tengah dia agak tebal ya. So you must make sure that dia betul-betul masak. Mohon maaf ya, saya tak boleh zoom in dekat. Jadi terpaksa tengok Kak Zaidah macam ni. Disebabkan kalau dekat nanti kamera akan panas dan live terpaksa diberhentikan. Untuk elakkan. Tak apa Bel, yang ini boleh kok Bel. Okay. Yang ini boleh apa tu? Boleh fokus. Yes. Dia dah goreng tu. So kalau nak tengok inilah hasilnya. Okey, ni yang digoreng Kak Zaida. Tengok tu, dia bila goreng dia tepi dia akan naik dulu. Tepinya akan naik dulu, yang tengahnya tu tak naik nampak tu. Tepinya akan naik dulu ngelembung. Ya. Yes. Until yang tengah tu dah nak naik, then you boleh balikkan. Nampak tu tengah dia dah nak naik. So kita balikkan. Baru dia jadi topi. Right. Ya. Okay, ni kita tunggu dia brown dan kita boleh angkat. So inilah rupanya. Kita punya cucur Jawa. Look at that. Memang macam topi lah Zaida. Cendawan punya. Kalau orang tengok daripada jauh, cendawan datang dekat kuih rupanya. Tu. Okay. Warna dia due to ikut you punya gula yang you guna. Gula merah yang perempuan guna. Tu kena perap. Okay, kena perap semalaman paling cepat, paling cepat 5 jam. Pun 5 jam ya. 3 jam, 4 jam pun tak berapa cantik. Tengok ni kena 5 jam. Cantik. Masya Allah. Okay Kak Zaida. Yes. Satu kali lagi kita goreng ya. Satu kali lagi. Okay, kita tambah sikit lagi minyak. Tengok ni Bel, minyak dia dah makin berkurangan ya. So jadi kita akan kena tambah selalu setiap top up kali top up. Sebab dia kalau kurang minyak dia tak naik. Dia tak jadi topi tu. Okay, hari ni kita kena tengok Kak Zaida jauh-jauh. Tak boleh duduk dekat-dekat. Alright. Bila kita tuang aja dia, nanti dia akan side dia, keliling dia akan naik tau. So kita tunggu yang tengah dia tu naik sama. Ya, baru kita boleh balikkan dia. Alright. Okey, dia dah macam ni, baru kita balikkan. Baru dia jadi, tengok tu. Bel, tunjuk Bel. Dia tengah cantik ni. Tu bila Kak Zara balikkan, tengok tu. Dia jadi macam tu. Ya. Sekejap lagi saya tunjuk lagi sekali macam mana nak bagi dia, macam mana you nak balikkan dia. Waktu bila yang you perlu balikkan dia.
Okey. Macam topi Mexico. Kan? Mexican hat. Rasanya sombrero pun nama dia. Straw hat. Straw hat, yes. Yes. Wow. So, mungkin boleh kita komersialkan dia lagi dengan nama straw hat. Marah orang yang buat cucur Jawa ni ya. Resepi ni dari Jawa ya. Cucur Jawa sedap. Dari Bila kita Indonesia. dengar tu cucur Jawa tu, kita terus boleh terbayangkan macam mana rasa dia. Yes. Sedap tu ya. Kita boleh bayangkan sedapnya cucur Jawa ni. Tu Bel, tunjuk Bel. Bawah. Cucur Jawa kita. Look Okey, at that. ni last Bel. Alright. Last ya, saya tunjuk macam mana waktu bila sesuai untuk kita nak terbalikkan dia. Okey, nampak tu, di tepi dia akan mengelembung ke tengah, semua akan berkumpul-kumpul ke tengah tu ya. Waktu ni jangan terbalikkan lagi, perempuan kena tunggu sampai yang tengah dia tu timbul baru you terbalikkan. Maksudnya meratalah, dia kena minyak panas dia tu kena merata ya. Okey, dia dah mula nak naik macam ni, baru perempuan balikkan, baru dia jadi topi. Okey, masa nak terbalikkan dia tu tunggu yang tengah tu naik sama ya, penuh. Lepas tu baru kita terbalikkan. Alhamdulillah, cantik ya. Yes, cantik jadinya. Alright. Api kena jaga ya, dia tak boleh goreng dalam api yang terlampau panas dan terlampau kecil juga tak boleh. Yum. Okey. Ada soalan Bel? Masih belum lagi, saya tak nampak lagi. Ya ke? Tengah concentrate semua. Alright, ni dah masak. Dia agak berminyak ya kuih ni, tapi kita toast lah. Okey, dah ada soalan. Eloknya kuali saiz berapa ya Kak? Berapa ya ni? Berapa ya Bel? Itu dia, cantiknya. Dah siap. Ni last lah, ada lagi last. Ada lagi last? Last. Ada lagi satu sendok. Alright. Okay. Alright, kita kumpul dia, kita tunggu dia berkumpul semua kat bahagian tengah dia ya. Kita kumpulkan dia, dia akan naik tau. Dia akan masak terus berkumpul di bahagian tengah. Tunggu tengahnya naik, baru kita terbalikkan dia. Tu nampak tu, tengahnya, maksudnya tengahnya dah naik sama paras, baru kita terbalikkan. Baru dia jadi topi. Ada yang tanya, ada guna moripan ke? Tak. Tak ada moripan ya, dia hanya gula pasir, gula merah, tepung beras dan tepung gandum dengan suku sudu garam bersama dengan air suam. Itu saja. Tak ada moripan, tak ada baking powder, tak ada ya. Alright, ini last ya. So kita dah boleh angkat semuanya. Okey. Dia kalau nak tahu dia cantik, dia tepinya tu berkedut-kedut. Tu dia lawa. Yes. Kan? Sedap kalau berkerak kulit tepi tu. Ya betul, minyak kena betul panas. Dia kena pandai jaga minyak ya. Kalau minyak dia tak panas, dia pun tak boleh. Dan minyak dia sejuk pun tak boleh. Belakangnya akan jadi macam ni lah. Belakang tak lawa. Depannya macam ni. Okey, siap dah cucu Jawa kita. Baiklah. Okey. Siap dah. Itu dia. Makan petang kita kat Zaida. Yes. Ini yang kita dah buat tadi, yang kita dah bancur dan kita akan perap dia ya. Semalaman ataupun at least 5 jam. Jadi kalau siapa yang berhajat, bahan-bahan ni dah ada dekat rumah, kan? Untuk esok boleh lah, sebab kita nak kena perap dia semalaman. Dia tak boleh terus buat, dia tak jadi. Kalau pakai gula Melaka, boleh tak gantikan gula merah? Boleh. Cuma you kena chop lah gula Melaka tu ya. Sebab gula Melaka dia keras ya. Boleh
lah dia punya crispy daripada edge dia tu daripada hujung tepi dia dia tu. crispy ya, tengah dia tu lembut. Dia akan berminyak sikit perempuan. You kena before makan tu kena lap dulu. Memang dekat sebab dia ada topi tu kan. Topi dia tu yang minyak dia bertakung kat tengah. Minyak dia bertakung kat tengah. Ya. Okey. There you go. Siap Alright. dah. Cucur Jawa kita hari ini. Cucur Jawa. Okey, so nak tengok di bahagian dalam dia. Come. Mari kita tengok bahagian dalamnya. Okey. Dia agak berminyak ya. Okey. Bismillah. Tu nampak tak? Wow. Dia akan ada macam bersarang-sarang. Wow. Ya, dia akan bersarang-sarang macam nilah. Tu. Oh, inilah sarangnya. Ya, sebab kita biarkan dia naik for 5 hours and above ya, dia akan naik. So okey. proses perapan tu bukan untuk perap perap bahan-bahannya sahaja. Yes. Dia adalah untuk mengembangkan bancuhan tu bila semuanya dah sebati. Ni Bel, tengok tu Bel. Dia akan macam apam lah. Dia akan macam sarang macam ni ya. Cuma apam kita ada pemangkin Ni Dan tak ini ada. tak ada pemangkin. Langsung tak ada ya. Baking powder tak ada, yeast tak ada, apa tak ada. Agak pelik juga ya macam mana dia boleh jadi, ada lubang-lubang. Mungkin perapan tu kot kat saya dah. Perapan ya, perapan lamanya tu. Yes. Alright, siap dah hari ni kita punya menu cucur Jawa. Alhamdulillah. Mau tengok tu Okey, makanan petang kita sudah siap. Apa Yes. lagi? Kita boleh bancuh kopi dan teh. Okey, Alright, ini yang Alhamdulillah. for those yang lambat masuk, ini yang Kak Zada dah bancuh tadi ya. So you can nampak nanti dia ada macam bubble-bubble tau. Bel, cuba tengok ni nampak tak? Ada bubblesnya. Dia ada macam bubble halus ya. Nanti by tomorrow dia akan jadi bubble dia lebih banyak. Tu. Nampak tu yang Dia macam lumah-lumah apa tu? Bubble-bubble lah. Right. Weh ya. Okey. So this one kita akan perap dia at least paling sikit pun paling cepat 5 jam ya. Right. Baru dia dapat cantik dalam dia. Okey, siap dah kita punya menu kita untuk hari ni. cucur Jawa hari ni ataupun cucur gula merah ya. Ada orang panggil kuih topi lah, ada juga panggil apa tadi? Cendawan UFO. UFO saya tak pernah dengar ya. First time saya dengar Tu UFO. anak-anak muda lah. Anak-anak muda, anak-anak mungkin sebab saya tengok viewers kata anak-anaknya panggil UFO. UFO Okey. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi kita hari ini. So okey, for those yang pada sesiapa yang nak join kontes kita ataupun cabutan bertuah kita untuk bulan Disember ni dan untuk dapatkan free gift, bolehlah hubungi nombor 0111420199 dan 0111204733 untuk nak order ataupun nak walk in pun boleh ya. Walk in maksudnya datang ke kedai Kak Zaida dan atau ke studio Kak Zaida, bolehlah membeli produk kita dan bolehlah menyertai cabutan bertuah dan untuk dapatkan free gift. Okey. So insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain. Lagi satu Kak Zaida nak ingat telanjur live ni Jom Masak Kak Zaida ni. For those yang tertinggal ya, yang tak dapat nak tengok macam mana saya buat curry pak bai yang itu hari sebab ada kesilapan technical, dia split into dua video. Jadi saya akan ulang lagi sekali cara-cara nak membuat curry pak bai pada hari Khamis. Okey, pada hari Khamis jam 2:30 petang seperti biasa ya, 2:30 petang. So for those yang terlepas ataupun tak dapat nak menyalin, tak faham, bolehlah nanti join kita pada hari Khamis pukul 2:30 petang. Untuk siaran ulangan. Siaran Jadi ulangan. yang tertinggal hari tu harapnya kali ni insya-Allah dipermudahkan segala urusan. Betul. Berjalan dengan lancar. Jadi boleh tengok from scratch again. Bersama kami dalam program Jom Masak dengan Kak Zaida. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.